Noah. Okey, menarik. Boleh. Nanti kita akan guna, nanti share dengan saya, komen dengan saya. Nanti kita akan buat kalau boleh semua skrip untuk semua produk yang ada lah. Sebab dalam ebook kan cuma ada mungkin skincare saja dan fashion saja, betul. Dan mungkin ada orang yang buat servis, buat benda lain. So waktu ni lah yang paling elok untuk kita faham kenapa kita buat ayat-ayat macam tu. Sebab ramai yang tanya saya, sir, dalam ebook pasal skincare je, pasal fashion je, pasal servis. Macam kemarin kan saya pernah dapat, dia buat tourism. Dia buat pelancongan, maksudnya package nak pergi bercuti. Boleh tak? Cuma kadang-kadang saya tak adalah nak bagi dalam ebook sebab saya mana tahu kan apa yang dia offer. So kalau you boleh join kelas setiap hari Ahad, insya-Allah lah kita akan buat setiap hari Ahad. Nanti kat sini kita boleh kongsi-kongsi dan terus upgrade. Sebab ada orang baca ebook dia tak faham. Boleh Puan Nuraida buat slimming produk apa? Boleh tak saya tahu brand apa, produk dia macam mana? Okey. Yang lain macam mana yang ada dalam Zoom ni? Kalau boleh kita ada lebih kurang 11 orang je, tak ramai pun. Produk Iman. Oh, menarik Iman. Saya produk makanan Baby Easily. Comel nama Baby Easily. Nanti banyak share dengan saya supaya saya tahu macam mana kita nak olah ayat tersebut. Okey. Wawa Cham, saya nampak lah memang dia jual charm and skincare. InsyaAllah. Produk tudung. Nampak tak? So bila produk tudung, karpet, flow clothing tu lebih straightforward. Cuma nanti kita akan perbaiki dia dari apa? Dari ayat cara nak save nombor telefon dulu. Macam tu. Karpet kan. Karpet ni menarik. Walaupun kadang-kadang karpet kita RM500, RM700. Tapi kalau kita jumpa customer yang betul, insyaAllah lah. 500, 600 tu memang bagi saya murah kot. Memang murah. bukan kot lagi, memang murah. Okay. Alright, so kita tunggu lagi lebih kurang 2 minit dan insyaAllah lah kita akan mula. Okay. So saya tak akan ambil masa lama, mungkin lebih kurang sejam kot ataupun sejam setengah. Tengoklah keperluan tuan-tuan dan perempuan. Dan jika semua okey, sesi kita hari ni dah selesai. Dan insyaAllah hari ni saya dah record. Nanti kalau siapa-siapa yang rasa nak tengok video ni balik, boleh pergi ke YouTube lah, nanti saya akan bagi link. Alright. So tuan-tuan live kat mana ni? Join Zoom saya ni dari mana? Kalau saya kat Banting, tuan-tuan kat mana? Memanglah kat rumah. Tapi rumah tu kat mana? Adakah di Kelantan ke? Di Johor ke? Kan? So adakah ini first time tuan-tuan dan puan-puan join kelas saya? Ataupun sebelum ni tak pernah kenal saya pun. So nampak ebook macam menarik, ebook closing, dan cuba ebook closing, baca. Dan alhamdulillah ada yang faham, ada yang tak faham. So ini adalah, dan saya minta maaf kadang-kadang kalau saya jarang buat kelas sebab first memang kita ni banyak outstation. So bila outstation saya tak boleh nak buat live. So insyaAllah lah. So kalau ada waktu-waktu free, memang kita akan fokus dan cuba sedaya upaya untuk buat live juga. And biasanya kita akan buat macam ni lah, tak ada recorded version. So setiap sesi itu dia punya tajuk tu sangat random, based on keperluan dan apa yang tuan-tuan perlu lah, insyaAllah. Oh, Cik Rin dari Muar. Terima kasih Cik Rin. Saya pun dah lama tak balik Muar. Wife punya kampung, wife punya rumah kat kampung tu kat Seri Menanti. First time join. Okay, terima kasih Puan Raida. Alright, so insyaAllah lah kita terus mulalah. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tuan-tuan just kita tenang-tenangkan diri, supaya hari ni kita just ambil masa lebih kurang sejam, 90 minit. Dan kalau tuan-tuan perlu something daripada saya, just tanya saja soalan supaya saya boleh bantulah. Okay? Sebab kelas memang maksudnya saya sangat people oriented. So saya suka apabila tuan-tuan bertanyakan soalan. So tajuk utama untuk hari ini adalah kita nak upgrade script closing yang sedia ada. Okay, so apabila kita nak upgrade script closing itu, saya perlukan feedback lah. Contoh, jual produk apa, dan apa yang kita boleh highlightkan, apa yang kita nak tekankan, harga macam mana. Boleh InsyaAllah. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Eloklah kalau kita mulakan sesi kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, amin, amin, amin ya rabbal alamin. So, yang pertama-tamanya dan selama-lamanya, eloklah kalau kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia, dengan rahmat dan rezeki Allah bagi kita pada hari ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang mengumpulkan segala, kan, kita berjumpa sekali lagi dalam Zoom. Ada 13 orang yang bagi saya yang Allah pilih untuk kita bersama-sama belajar hari ini untuk upgrade diri kita, untuk lebih kita untuk mudahkan kita closing, kan, produk ke servis ke apa yang kita fokus untuk hari inilah, insya-Allah. Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan, Allah yang menguruskan segala urusan kita pada hari ini, hari Ahad. Mungkin ada yang kerja, mungkin ada yang sedang cuti, pukul 11 pula tu, dan insya-Allah lah urusan kita ni tak lama, kelas kita tak lama, cuma lebih kurang dalam sejam hingga 90 minit ikut keperluan, dan lepas tu selesai dah, insya-Allah. Okay, so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So mungkin ada yang baru pertama kali join kelas ni, so saya nak kenalkan diri dulu. Saya Dharma Syamil Fikri. Alhamdulillah kita dah lebih kurang 5 tahun dalam bidang online, and kami dah cuba macam-macam niche dah. Okay, macam-macam produk kami dah cuba, dan yang paling seronok kami jual lah, kan. Kalau tanya saya, paling seronok dan paling banyak kami jual adalah produk kurus lah, produk untuk turunkan berat badan. Itu antara produk yang paling seronok sekali kami menjual. Okay. Alright, dan selain itu alhamdulillah kami dah bantu banyak niche-niche daripada jual macam-macam lah, jual baju, jual tudung, jual inner, ada yang sampai jual rumah pun pernah kami guide juga. Alhamdulillah dapat respon yang positif. Okay, so insyaAllah lah, tak harapan just tolong saya tanya banyak soalan dan share apa yang tuan-tuan rasa perlu tahu untuk hari ini, dan saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Alright, so ini adalah saya punya social media. So ini saya punya Facebook dan ini saya punya Instagram. So siapa-siapa kalau mungkin lepas habis kelas ni nak tanya apa-apa soalan ke, ataupun mungkin nak share feedback ke atau macam mana ke, terus tag saja ataupun PM saya sebenarnya, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Zack. Alhamdulillah jumpa lagi Zack kita untuk hari ni. Okay. Alright, so untuk permulaan tuan-tuan perempuan, boleh tak kalau kita tengok satu video dulu sebelum saya masuk modul yang kita nak share hari ni adalah tentang script closing. Maksudnya kita nak upgrade script closing kita, lepas tu nak tengoklah apa yang kita boleh ubah supaya jadi lebih baik. Okay? Alright, terima kasih. Jom, bismillah. A man and woman ascend through an empty lobby on an escalator. Dressed in professional business attire, they stand silently on the moving platform as it conducts them upward. With an abrupt crash, the escalator stops. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? The man pats his pockets. No. Sorry. His gaze sweeps over the empty lobby. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this.
You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. So, The pair stand motionless on the escalator. Later, another man in blue coveralls approaches a working escalator 2 floors below. He carries a brown case and calls up to the man now slumped on one of the escalator stairs. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. he said he can fix it. The serviceman boards a working escalator which flanks a set of stationary stairs to the left. He doubles over as his escalator stops abruptly. The serviceman below and the man and woman above exchange blank glances. Alright. Okay. So hari ni ada 17 orang-orang yang hebat-hebat bersama saya hari ni. So kita dah mulakan sesi kita. So welcome siapa-siapa yang baru join dan tahniah sebab sudi join untuk sesi yang setiap hari Ahad. Okay, untuk video ni tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak share dengan saya? Okay, tolong saya cuba komen apa yang tuan-tuan rasa lepas tengok video ni. Kalau kita tengok ada 2 orang lelaki, perempuan. Seorang lelaki tu mungkin kita boleh tengok dia ni mungkin profesional, pangkatnya tinggi sebab tu pakai coat, pakai suit, bawa briefcase and lepas tu naik escalator. Lepas tu nampak ada seorang perempuan tu pula mungkin dua-dua sedang rush nak pergi kerja. Okay, so nak jadikan cerita, hari tu eskalatornya rosak. So apa yang mereka buat? Boleh tak tuan-tuan share? So bila mereka buat ni, mereka buat apa? Eskalator rosak dan dia pun rasa-rasa pun dia pun tak bergerak-gerak dari eskalator tersebut. Padahal kalau eskalator tu kita kalau dari segi logik dia, kita boleh just naik anak tangga just mungkin lebih kurang 5 hingga 6 anak tangga lagi dah boleh, masalah sudah selesai. Tetapi apa mereka buat? Apa yang mereka buat? So kalau Tuan Syaifuddin cakap mencari orang untuk bantu, betul. So duduk menjerit-jerit tolong. Tapi nak buatkan cerita juga, nak jadikan cerita juga, dalam waktu itu tak ada orang pun yang ada berdekatan dengan mereka. So tak boleh nak buat apa. Cik Rin cakap mereka tak buat apa-apa. So mereka just duduk senyap, diam, comel kat situ dan tak buat apa-apa. Kan, Nurul Atika, mereka cuma komplain tapi tak buat apa-apa tindakan. Saya setuju. Betul. Kan kadang-kadang yalah, mungkin kalau kita boleh cuba pandang dari sisi lain lah kan. Mungkin disebabkan mereka ni dah biasa naik eskalator. Mungkin dah 3 bulan, dah 6 bulan, mungkin dah bertahun-tahun naik eskalator. So dia percaya dan yakin eskalator tu tugasnya dia bawa dari bawah naik ke atas. Kan? Dan tiba-tiba nak jadikan hari tu mungkin tak ada luck ataupun tak ada rezeki, eskalator yang dia biasakan naik itu, yang dia percaya boleh bawa dia dari bawah naik ke atas, rosak. So bila rosak, mereka tidak expect benda ni. Kan, tiba-tiba ada perubahan, exchange, ataupun tiba-tiba ada benda-benda baru yang terpaksa kita adapt. Kan? So biasanya secara general kita pun akan jadi macam mereka ni juga. Okay, so apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan berdasarkan video ini adalah tentang diri kita sebelum ini. Kita pun pernah buat perangai yang sama. Dan kenapa saya sentuh bahagian ini dulu sebelum kata nak cerita pasal script closing? Kenapa nak cerita pasal 2 orang ni? Kenapa? Sebab bagi saya, kalau kita sendiri pun masih di dalam tahap mindset yang sama, hati tu pun masih tak tenang, kadang-kadang benda ni akan menyebabkan kalau kita ditambah ilmu baru, kita tambah teknik-teknik baru, benda tu tak akan lekat. Kenapa? Sebab you tetap balik tempat yang sama. Sebab apa? You selesa dengan benda yang sama. Okay? So kalau kita sendiri pun tengok 2 orang ni rasa geram, rasa macam kenapalah ni, susah sangat ke nak naik tangga tu, kan? Tak pandai ke? Kalau kata tak pandai, pakai suit. Betul? So video ni adalah tentang diri kita yang sebelum ini. Kita pun buat perkara yang sama juga. Contohlah kita first time berniaga, kita nak jual kapet, tapi kita mengharapkan orang duk tolong kita, kita mengharapkan kita jumpa kilang yang bagus-bagus, kita mengharapkan kilang suggest kita ambil kapet yang mana, kita suggestkan, contoh kita jual Noah kan, skincare Noah, kita harapkan HQ sediakan semua training. Lepas tu kita ada Iman pula, produk slimming Iman, kita harapkan HQ sediakan skrip, sediakan ayat copywriting, kita sediakan gambar untuk buat closing. Kita pun tak ada insentif diri sendiri. Tapi itu diri kita yang lama, bukan yang sekarang lah. Yang sekarang ni kita dah upgrade. Sebab tu tuan-tuan puan dah berjaya dan sudi dapatkan ibu saya. Ya, sebab apa? Tuan-tuan rasa kata aku tak boleh tunggu lagi, aku kena do something. So tahniah. Okay, ini yang pertama. Itu poin yang pertama. Okay, saya nak sampaikan, kalau boleh mula daripada hari ni, try untuk belajar dan buat benda baru. Okay, dan yang kedua, dalam video ni pula, apa yang saya nak sampaikan adalah, perasan tak ada seorang lelaki tadi?
yang mungkin nak tolong kita, nak tolong dua orang ini, mungkin nak betulkan eskalator, dan orang itu kita kaitkan seperti manusia. Dan dua orang ni apabila dia minta tolong, dia mengharapkan pada manusia. Setuju? Betul? Dan biasanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengharap pada manusia, kan, kita terlalu mengharap pada manusia, apa yang terjadi? Kita akan apa? Kita akan kecewa. Sama juga mana kita mengharapkan dengan customer kita, kan. Tuan Saifuddin fokus jual apa Tuan Saifuddin? Kan, mungkin contohlah dia buat insurans ke, dia buat unit trust ke, jual rumah ke. Dan kita dalam otak kita ni, kita nak tolong betul-betul dia. Kita follow up dia hari-hari, tiba-tiba dia reject kita. Kita rasa apa? Kita akan rasa kecewa. Kita rasa kecewa kenapalah? Kenapalah dia ni buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia tak reply? Kenapa? Contoh, Tuan Saifuddin buat servis disinfeksi. Maksudnya yang sangat diperlukan waktu sekarang ni, betul? Nak bersihkan rumah, nak apa? Nak sanitize. Sepatutnya benda ni diperlukan. Kita dah promote, dah bagi harga special, dah tiba-tiba cancel last minute. Kadang-kadang kalau kita terlalu mengharap pada customer itu, biasanya kita akan kecewa. Sebab apa? Ingat, manusia itu sifatnya lemah. Buat iman kadang-kadang pasangan kita sendiri, partner kita sendiri, kawan kita sendiri, guru kita sendiri. Kita mengharapkan kita belajar hari ni, kita beli e-book, join kelas, kita terus pandai. Dan apabila kita tak faham, kita tanya soalan. Tiba-tiba guru pun ada waktu-waktu dia juga. Kadang-kadang mungkin busy, mungkin tak reply, mungkin tak perasan. Kita rasa kecewa. Kenapa kita rasa kecewa? Sebab kita mengharap pada manusia. So, apa saya nak sampaikan hari ni adalah, bukannya tak boleh mengharap pada manusia, tetapi kita lebih mengharap pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. So insya-Allah lah. Benda tu benda asas. Dan sekarang benda asas itu pun ramai yang terlepas pandang dan mengharapkan kadang-kadang bila dengan struggle-nya, dengan hustle-nya, kan, dengan COVID-nya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita katalah COVID ni menyebabkan orang tak membeli, kenapa dari awal bulan 3 kemarin makin banyak founder-founder yang makin kaya dan berjaya? Kalaulah langsung tak ada COVID ni menyebabkan orang tak ada duit, kenapa makin ramai? X50 habis je. PS5 habis. iPhone 12 Pro sekarang dah tak ada stok. Tak ada stok. Katalah kalau orang kata tak ada duit, ada je orang yang membeli. So kenapa sekarang, kenapa kita suka jumpa orang yang tak ada duit? Kalau tanya saya, mungkin disebabkan kita jual pada orang yang salah. Tapi kadang kita tak nak ngaku. Kita tak berani nak cuba benda baru. So kita pun berada di tempat tuan-tuan dan perempuan juga tu, sama tu lelaki dengan perempuan tu. Mengharapkan orang lain ketuk kita, push kita. Tapi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ni pekerja, kalau kita ni agent, kita ni stokis, adalah leader boleh ketuk kita. Tapi kalau kita ni business owner, kita bekerja sendiri, siapa nak ketuk? Takkan hari-hari nak tunggu akaun tu kosong baru nak kena ketuk. Faham ya? Dan kadang-kadang benda tu pun menyebabkan saya sendiri pun akan push diri saya untuk buat lebih baik, buat lebih baik. Kadang-kadang kan bank kan akan bagi summary kan, semalam akaun kita tutup kat akaun berapa. So kalau akaun itu tak cukup banyak, kosongnya tak cukup banyak, bangkitlah. Do something. Buatlah sesuatu. Boleh? Sebab kadang-kadang kalau tanya saya, orang bisnes ni dia punya trigger adalah angka. Kalau angka, akaun pun tak boleh buatkan apa-apa untuk diri kita ni rasa something, tu there is something wrong. Susah tu nanti. Sebab kadang-kadang kalau kita hanya fokus pada okay, aku nak memberi manfaat pada orang lain. Kadang-kadang nak beri manfaat boleh, tak ada masalah. Itu memang niat yang paling bagus pun, dan itu pun tujuan utama kita bangun ataupun hidup atas muka bumi ini. Tetapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang macam mana kita nak memberi manfaat pada orang lain, macam mana kita nak tenangkan orang lain, macam mana kita nak gembirakan orang lain, macam mana kita nak bahagiakan orang lain, kalau diri sendiri pun tak tenang, tak bahagia, kan, masih lagi dia fikir-fikir pasal duit. So you akan just buat sekadar-sekadar itu je lah, kan, lelas tak buat apa-apa. So mula daripada hari ni, apa saya nak tuan-tuan buat adalah kita mula belajar dan mula buat. Belajar dan mula buat. Belajar dan mula buat. Sebab saya yakin dan percaya ada orang memang suka belajar dan belajar. Okay, dan ada orang suka yang buat dan buat. Ada orang memang cepat buat keputusan. So untuk hari ni, kadang-kadang you kena faham ada bila orang suka belajar dan orang suka buat. So kita anggaplah yang suka buat itu kaki kanan,
Yang suka belajar itu kaki kiri. Bayangkan kalau orang tu suka buat je. So dia buat kaki kanan je bergerak. Apa jadi? Dia akan berpusing di tempat yang sama. Sama juga dengan orang yang suka buat je. Kan? So dia berpusing kaki kiri saja. Betul? So kalau boleh, siapa-siapa yang suka belajar, at least buat sikit dan belajar lagi. You belajar, you buat. You belajar, you buat. Sama juga orang yang suka buat, belajar. And review balik. Belajar, buat, belajar. Review balik. So insyaAllah pelan-pelan you akan ke depan. Slowly but surely. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okay ke? So itulah kita punya mukadimah kita. So belajar dan mula buat. So apa yang kita nak belajar hari ni, tolonglah buat, dan insyaAllah apa yang kita belajar ni kita akan ingat sampai bila-bila. Okay? Alright, jom kita tak nak buang masa, kita teruskan. Kita nak buat terus script closing kita. So biasanya kita akan mulakan script closing kita, SOP closing kita untuk hari ni. Semua okey ke? Semua dah ready ke? Nur Shinah Jamil. Dah mah save tau live ni. Okay, saya save. Saya dah record, nanti saya akan upload di YouTube. Don't worry. Alright, so kita mulakan SOP closing kita. So SOP closing. So maksudnya SOP closing ni apa? Dia lebih pada flow lah. Sales flow. Alright. Okay, sales flow. So biasanya sales flow ni kita akan bermula dengan marketing dulu lah. Sebab kalau tak buat marketing, macam mana nak dapat PM, betul? Alright, so PM, marketing yang ada ni pula, biasanya marketing apa yang kita ada? Apa yang kita buat marketing? Contoh mungkin ada orang buat FB ads, ada orang buat IG ads, personal branding. Kan, apa lagi? Buat offline, bagi sampel, macam-macam lah. So nanti antara marketing-marketing kita. Dan kat sini personal branding ni bukan hanya personal branding kat social media. Okay, bukan personal branding kat social media semata-mata, tapi personal branding dalam kehidupan tu. Dan personal branding ni tak boleh, bukan jenis kan, maksudnya spesifik lagi. Tolonglah saya, jangan sebab kita orang berniaga. Okay? Nur Shinas, saya rasa copywriting saya tak power sebab buat ads pun tak boleh tarik orang. Okay, faham. Don't worry, nanti kita akan cuba back to basic balik. Sebab kadang-kadang copywriting ni, kalau copywriting ni tak kena pada orang yang memerlukan, sebab tu you rasa you macam tak power. Padahal ayat tu dah bagus dah. Dan kalau tanya saya, lagi simple copywriting, lagi jelas, lagi bagus, itu lagi power. Berbanding copywriting yang terlalu metafora, hyperbola, terlalu puitis. Kadang-kadang aku pun tak faham kau nak apa sebenarnya. Itu susah. Memang nampak macam cantik, tapi message tak sampai. Faham ya? Alright, good. So marketing ni kita akan fokus bila dah buat semua benda ni kan pasti dapat apa? Dapat PM, dapat komen, dapat apa lagi? Mungkin dapat DM, ataupun ada orang yang direct WhatsApp. Setuju tak? Betul? So saya tak ajar pasal marketing dulu untuk hari ni. Kita nak fokus pada script closing dulu. So bahagian yang atas ini, marketing ni saya rasa korang dah buat dah. So bila dah buat, PM dah dapat, komen dah dapat, DM dah dapat, direct WhatsApp dah buat. So bila dah PM masuk ni tapi tak close. Faham Boleh? So far masih follow tak? Ni baru mula kot, takkan tak follow. Kan so far okey So bila kita dah dapat PM kat sini, apa kena buat? Contohlah, kita dapat PM, dapat komen, dapat DM, direct WhatsApp tak ada masalah. So tugas kita adalah tolong saya jangan closing ataupun buat presentation di bahagian PM, komen dan DM. Kita kena tarik diorang ni. Ke WhatsApp.
Kenapa kena tarik ke WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dalam WhatsApp ni macam-macam boleh buat. Sebab bila kita ada nombor telefon, bila kita ada nombor, kita boleh follow up, kita boleh call, kalau guna FB tu kita boleh buat retarget, macam-macam kita boleh buat dengan nombor telefon. Tapi kalau kita closing customer tu kat DM, nanti susah. Susah macam mana? Sebab nanti susah nak follow up. Macam mana nak follow up kat DM? Boleh je tapi renyah lah. Bila kita buat follow up kat WhatsApp, kita boleh forward, kita boleh guna broadcast. Okay? Alright, so ni saya fokus kat WhatsApp lah. Dan siapa-siapa yang guna chatbot pun boleh guna flow yang sama juga. Alright? So kalau guna chatbot tak perlulah tarik kat WhatsApp. Sebab dia sama je. Alright? Okay, so bila kita dah tarik mereka kat WhatsApp, dah dapat nombor. Okay, dah dapat nombor. Nombor ni buat apa? Cuba komen. Nombor ni buat apa? Nombor ni nak buat apa? So dia dah PM kita. Lepas tu nombor ni buat apa? Yes, tolong saya save. Okay, save database. Tu yang perlu tahu. So berdasarkan ebook yang saya bagi, saya save nombor telefon macam ni. First kita letak kod produk. So kod produk dulu, depan kod produk. Sebab kadang-kadang kalau kita letak brand, kalau brand kita baru satu produk tak ada masalah. Tapi kalau produk kita ni dah banyak, so kita kena ada kod produk kat depan. Okay, so kalau karpet lah. Contoh kalau karpet tu based on koleksi, contoh karpet Turki. Okay, CT. Kalau skincare, contoh Noah. Noah mungkin ada produk banyak, betul? Mungkin hari tu kita guna Noah untuk jeragat. So NJ. Kalau jeragat mungkin NG. So you boleh klasifikasikan kod produk ni dia masuk PM kita tu melalui iklan yang mana satu. Nak produk yang mana satu. Faham ya? So contohlah kita letak Charms kan. So CH. Lepas tu mungkin servis disinfect kan. SD. Lagi apa? Iman, IM ataupun Iman Slimming, IS. Tak kisahlah, yang penting lebih kurang 2 hingga 3 huruf saja yang kita guna, jangan panjang-panjang. Okay, selepas kod produk kita letak tarikh. Okay, so tarikh ni pula tuan-tuan dan puan-puan, biasanya saya suka letak bulan kat depan. Contoh 11, hari ni 22 20. Kenapa saya letak bulan 11? Kenapa? Sebab kalau saya letak 22 kat depan, contohlah saya search kat WhatsApp kan. So hari saya hanya jumpa 22, 1 sampai 12 saja, bulan 1 sampai bulan 12. So saya tak jumpa the whole month untuk bulan 11. So beza kalau saya letak 11 kat depan, saya akan jumpa 1 sampai 30 ataupun 31. So senang kita nak search dan buat follow up. Boleh sebab tu saya mulakan bulan kat depan, hari kat tengah dan diakhiri dengan tahun. Okay. Dan yang terakhir adalah bilangan. Okay, bilangan. So bilangan ni maksudnya apa? So bilangan ni kalau mula nombor tu nombor yang pertama masuk, letaklah 01. Letak 02, 03. So kalau tarikh baru, contoh 11, 23, 20, mula balik 01, 02, 03. So walaupun you guna secara zero cost marketing ke, buat personal branding ke, you boleh review balik. Okay, aku buat posting macam ni, berapa PM yang masuk? Aku buat gambar macam ni, berapa PM yang masuk? So you boleh try and error, ataupun you boleh review dan adjust posting-posting yang macam mana yang boleh menarik lebih banyak PM. So kadang-kadang marketers pun kena, siapa-siapa yang mungkin owner sendiri ke, so benda-benda lah kena record lah. Sebab nanti kita kena tally kan, sebab tak semestinya data kat FBS punya manager tu, ads manager tu tally dengan apa yang kita dapat actual. Contoh, kat ads manager dia cakap kita ni ada 5 PM ataupun 5 klik. Tak semestinya bila yang masuk ke WhatsApp ada 5 nombor. Mungkin banyak, mungkin lebih, mungkin sikit malah. Faham ya?
Alright, so itulah apa yang nak kena buat. So bila kita dah save nombor kita, lepas tu buat apa? Lepas dah save nombor telefon kita, lepas tu buat apa? So kat sini kita kod produk, tarikh dan bilangan. Okay, so bila dah save nombor kita, lepas tu buat apa? Siapa nak share? Kalau dalam e-book saya suruh buat apa? Intro dan greetings. Menarik. Saya suka. Betul? Okay, sebelum kita masuk intro dia ada satu part iaitu close before closing. Okay, close before closing. Dalam e-book ada, jangan risau. So close before closing ni maksudnya apa? So close before closing adalah kita nak set outcome kita. Okay, set outcome. So kita nak apa dari customer ni? And apa objektif dia? Kan? Contoh kita buat closing ni, kita dah dapat PM, sekarang kita nak masuk je intro, you dah kena bayangkan nanti akhir nanti tu you dapat apa. So bila kita ada outcome, ada objektif, kita boleh buat rehearsal. Rehearsal flow dia, rehearsal jawapan dia, and rehearsal result dia. Customer tu akan bayar, ambil package yang mana. So kita dah set awal-awal dalam otak kita ni. Sebelum ini, kenapa kita susah nak buat closing? Sebab mindset. You rasa customer tak boleh membeli, you rasa customer tak ada duit. So bila mindset percaya benda tu, so itulah yang akan dapat. You percaya customer block, you percaya customer akan tunggu gaji. So bila itu yang you sebut dan diulang dalam kepala, dan itulah you akan dapat. So kalau boleh lepas ni, setiap kali sebelum kita buat closing, okay, prepare your mindset dulu. You nak apa sebenarnya dari customer? Cuba share dengan saya, nak apa dari customer? Kita nak apa dari customer? Dan berdasarkan produk masing-masing, cuba share dengan saya, you nak apa dari customer, you nak customer ambil package yang mana, sebut nilainya sekali. Saya nak tengok, korang ni jelas tak jelas dengan apa yang you nak sebenarnya ni. Kalau you sendiri pun tak jelas dengan apa yang you nak, you rasa customer jelas tak dengan apa yang kita nak? Kan, customer tahu tak apa package yang dia nak? Lah dia ambil package yang paling kecil. Sekarang tolong saya cuba share, you nak customer ambil package yang mana? Contoh kalau premium dah lengkap, letak RM berapa? Package Analiana, package Yuan Ali 330. Analiana jual produk apa ya? Nurshinas, Jamil Rais, nak customer beli yang dia betul-betul perlukan, 50 include postage. So Nurshinas nak RM50 include postage. Nurshinas jual apa? Wawa Cham, full set 500. That's it. Itu yang kita nak. Jual termos. So kenapa customer beli RM50 sahaja? Yang betul-betul dia perlu termos. So termos RM50. Ke ada satu termos sahaja? Saya jual susu C2 Joy. Good. So kalau boleh set sebelum kita buat closing, you kena set apa yang you nak daripada customer. Faham So kalau you kata just customer beli 50, customer akan ambil 50 saja. Okay kat saya. Sebab apa? Apa yang percaya, apa yang fikir, itu yang you dapat. Dan saya pegang benda ni sampai bila-bila. Dan memang macam itulah jadi. So kalau dalam otak kita ni, kita berani close 200 ataupun kita berani close RM50, kita akan dapat customer RM50. Tapi ingat, kita ada target tuan-tuan dan puan-puan. Ingat kita ni ada target. Target November. Okay, so target November. Boleh tak share dengan saya? Masing-masing nak berapa sebenarnya November ni? Ataupun kalau November ni dah nak habis, tinggal lebih kurang 9 hari lagi. Okay, Disember lah. Kan, Disember nanti nak buat berapa?
berapa RM nak kena capai. Saya jual Papareha Jati, saya nak set combo 199 free post. Itu yang kita nak, Liza Muhammad. Itu yang kita nak. Kan, close sale. Tuan Saifuddin nak 50k. Kan, Puan Wati nak 30k. Kita ambil lah 50k ni. So, siapa-siapa yang baru berniaga boleh mulakan dengan 10k dulu. Okay. So, 50k ni pula, contohlah kan. Cuba kita bahagikan 26 hari. Kita bagi 26 hari, so 50k sehari kena collect berapa payment? Berapa sale? Berapa RM? So 50k bahagi 26. Kenapa 26? Sebab kita ada satu hari kita rehat dalam setiap minggu. Okay, so RM 1923. Kirakan untuk saya. So, bila kita dah dapat 1923 ini, the real macam mana nak buat? Contoh kalau tadi saya tengok Tuan Saifuddin, dia nak satu customer ambil 350 dalam tempoh 1 jam. So 350. So macam mana untuk mudahkan Tuan Saifuddin ni capai 50k ni? So 19 alamak, mana ni? Okay, 1923 bahagi 350. So at least you kena ada, Tuan Saifuddin kena ada lebih kurang 6 slot. Satu hari. Okay. Ni kalau 350. So macam mana nak dapatkan 6 slot tu? Itulah yang kita fikir. Okay, 6 slot. So cuba masing-masing cuba kira. Cuba kira sehari kena buat berapa dan share dengan saya. Okay, kalau contoh macam termos tadi kan. Cik Puan cuba share dengan saya sehari kena berapa termos keluar. So saya tudung brand sendiri. Macam mana nak saya capai 40k? Macam mana nak capai 40k? Sebelum kita macam mana nak capai, cuba kita fikir dulu macam mana nak capai. Contoh, kita buat kira-kira. Apa-apa kita buat kira-kira dulu. So, 40k. Apa first nak kena buat? Bahagi 26. Bahagi 26. Kau jangan tanya kenapa. Okay, so sehari kena buat berapa? Jom kita bahagi. Kalau tanya saya macam mana saya nak buat, saya pun tak tahu. Tapi sebab tu kita belajar sama-sama. Bahagi 26. So sehari kena ada 1538. RM 1538 contoh. Okay. So untuk harga tudung puan tadi, okay, tudung puan tadi, yang produk sendiri tu harga tudung berapa? Tak tulis pula. 350 untuk keluasan 100,500 square feet. Saya target satu pejabat ambil 2 hingga 3 package. Settle tuan. So kalau satu pejabat ambil 2 hingga 3 package, contohlah kalau satu pejabat ambil 3 package, tuan hanya perlu ada 2 pejabat je. So sekarang kita kena fikir macam mana setiap hari aku kena dapat 2 pejabat. Itu kita fikir, baru otak kita jalan. Selai RM10 sekali brand jenama sendiri. Maksudnya saya tak faham. Sehelai RM10. Maksudnya awak buatkan tudung untuk orang lain ke? Betul? So kalau contohlah kita jual kat orang RM10. So kalau nak dapatkan 40,000 dalam masa sebulan, 1538 bahagilah RM10. So you kena keluar setiap hari 153 ataupun 154 helai per hari. So tugas kita, contoh, macam mana nak habiskan 154 orang, 154 helai ni? Satu customer ambil berapa? Satu customer
ambil berapa helai. So kalau satu customer ambil 50 helai, contoh 50 helai, so kita hanya perlu lebih kurang 3 orang customer. Kalau satu customer ambil 100 helai, kita hanya perlu mungkin 2 orang customer. Itu. Janganlah pergi cari satu customer, kita buatkan untuk orang, ambil 10 helai. So kat sini kita kena ada 15 customer. Faham tak? Ini sehari tau. Berdasarkan target yang kita letak, contoh nak buat 40k, kita bahagi 26 hari, so kita dapat sehari ni. So tugas kita adalah macam mana aku nak dapat 1538. So bila kita bahagi RM10, okay, aku kena buat 154 helai. So kat sini ada beberapa cara dan pilihan kita nak habiskan 154 helai. So kalau satu customer ambil 50, kita ambil 3 orang customer. Macam kalau satu customer ambil 100 helai, 2 orang customer saja. Tu pun dah lebih banyak dah. Customer ambil 10, kita ada 15 orang customer. Faham ya? So untuk apa, Syairah, awak jualkan untuk orang lain. So jangan jual sikit, tolonglah. Sebab kos awak pun dah berapa, you jual banyak. Sebab you punya untung sikit-sikit, maksudnya untung you 10 sen, mungkin paling pun satu tudung dapat RM1 ataupun 70 sen, betul? So jual banyak. Kalau jual 50, baru RM50 untung you. So kalau boleh satu customer ni nak jual banyak, pada permulaan itu mungkin ambil lah 200 helai, dan next order baru 100 atau 50. Tapi first order biar tinggi. Sebab kadang-kadang kita tak tahu customer ni repeat atau tidak. So at least kat situ kita ada untung dah untuk rolling. Kadang-kadang kita ni pula fikir terbalik. Kita suka fikir terbalik. Kita fikir macam mana tau? Oh tak apalah, kita buat 10 dulu. Kita buat 10 dulu, nanti dia repeat. Jangan positif sangat customer tu nak repeat. Dan manager benda 10 helai pun nak repeat. At least warna pun dah berapa. Contohlah kalau setiap warna kita ada 20 warna, satu warna tu kita ambil lah, kita bagi 3 helai. 20 kali 3 dah berapa? 60 helai. Faham ya? Alright. Okay tak? Faham tak maksud saya ni? You kena jelas. Dan kalau macam ni you nak tahu you nak kena offer yang mana, berdasarkan berapa RM yang you nak capai dalam masa 1 bulan. Boleh. So ikut target masing-masing. Macam Puan Wawa target berapa. So kalau satu set 500, so lagi sikit customer yang kita perlu, betul? So bila makin sikit customer kita perlu, makin senanglah kerja kita. Janganlah jual satu-satu. Kita jual individu ataupun kita jual sikit-sikit. Oh, saya sekat Kejap, saya betulkan. Kejap ya. Sebentar. Sekarang suara saya dah okey belum? Much better? Alright, good. So kalau kita tahu kita kena buat 30,000, kalau kita satu customer beli 500, so kita tak perlu customer yang banyak dan ramai. Kalau kita jual ala carte, jual RM50, jual RM60, nak sampai 50,000 tu ambil masa. Nak dapat customer sekarang pun dah susah. Faham ya? InsyaAllah. Okay, so untuk sebelum tu saya nak ada soalan tadi, Nur Shinas, benda yang paling menghalang saya nak berniaga, saya selalu rasa tak ada orang nak beli dengan apa yang saya jual. Okay, so kalau Nur Shinas, first, apa kesilapan kita yang pertama, sebab kita cari produk dulu baru nak cari customer. Itu yang silap. Kita ni kalau nak menjual Shinas, kita nak cari barang apa yang orang perlu. Itu cara yang terbaik. Maksudnya sekarang kalau kita tengok sekeliling kita ni, okay, apa yang orang perlu sekarang? Sebab tu kalau kita tengok kan yang tengah laju sekarang, Norwex, dia jual apa? Jual kain lap je. Tapi kain lap dia berapa? RM60, RM70. Walah, RM100.5. Ada orang beli? Ada. Tualah kain lap Norwex. Kan? Orang kata apa? Kain dari kayangan. Kan?
So itu pun ada orang beli. Nah, tapi kadang-kadang kenapa bila kita jual pula tak ada orang beli? Kenapa? Sebab kita jual pada orang yang salah. Kita student. Kita jual kat student tuala 150. Ada orang nak beli tak? Memang tak lah. Yelah, Bian. Kenapa? Mencari produk. Boleh? Faham InsyaAllah. Okay, so far bab target ni semua okay? Dah? Dah. Saya dah tutupkan. Jangan risau. Janganlah marah. Sabarlah. Dia pun tak sengaja. Boleh Okay, boleh ke saya teruskan? Boleh? Alright. Thank you. Alright. So ini first. So target ni penting supaya kita boleh clear apa yang kita nak kat sini. Macam mana nak cari pelanggan yang perlukan servis kita? Good question Tuan Saifuddin. Okay, macam mana nak cari pelanggan yang perlukan servis kita? Okay, kita masuk kat sini dulu ya. So nak mudah closing, tuan-tuan dan puan-puan, amalkan 3 perkara ni je. First, customer kena tahu yang kita buat servis ni. Customer kena tahu yang kita jual servis. So macam mana nak pastikan customer tahu? Social media, macam marketing tadi, iklan berbayar. Kalau untuk Saifuddin mungkin kita boleh tambah referral. Ini yang pertama. Customer kena tahu yang kita buat servis. Customer kena tahu yang kita jual termos. Customer kena tahu yang kita jual kapet. Kalau customer tak tahu kita jual kapet, macam mana orang nak beli? Faham ya? So kadang-kadang as simple as banner depan rumah, lepas tu alamat kita kat Google Maps, alamat kita kat Waze. Itu adalah benda-benda yang free, zero cost marketing yang kita kena ada. Faham ya? Tak semestinya kena berbayar. Berbayar tu kalau memang ada bajet dan tahu nak guna macam mana, go. Sebab dia lebih cepat dan saya lebih highly recommended lah. Sebab kalau nak buat 30,000, lepas tu tak nak spend marketing, jenuh lah. Jenuh nak buat 30,000 tak nak spend. Ini susah sikit nak buat. Faham So bila dah tahu, customer kena perlu. Customer kena perlu apa yang kita jual. Ini untuk Shinas ke, kenapa Shinas satu rasa tak ada orang nak produk saya? Sebab you cari orang yang tidak memerlukan termos you. So contoh untuk termos, kenapa orang perlu termos kita? Mungkin air panas. So siapa yang perlukan air panas dalam termos? Mungkin yang ada anak kecil. Yang ada anak kecil yang perlu minum susu lah. Sebab takkan kau nak bawa kuku bawa dalam kereta, betul tak? So bila ada anak kecil ni pula, apa kelebihan termos kita? Mungkin tahan lebih lama, tidak berbau, tak ada rasa besi, selamat, dan tidak akan tumpah, tidak mudah tumpah. So kalau dalam kereta tu tak ada masalah lah, tak risau, tunggang terbalik ke tak tumpah dan masih lagi panas. So carilah orang-orang yang parent yang ada anak kecil yang travel selalu. Contoh macam saya. Tapi kau jangan jual kat saya dah ada dah. Tapi contoh macam saya, kena travel sebab mengajar. Kena travel, kena outstation. Mungkin kena pergi mana-mana lah. Dan saya lebih suka bawa family sebab lama, betul. So bila anak-anak kecil ni dalam kereta pula boleh travel 6 jam, 7 jam. So nak bawa kuku gila lah. Kalau nak singgah-singgah pula tak semua tempat ada tempat singgah. Betul. So kena ada termos. So carilah orang-orang macam saya ni. Jangan jual pada semua orang. Kau jangan jual pada student yang acah-acah nak tumbler tumbler Starbucks ke, tak payahlah. Jual pada orang yang memerlukan. So perlu ni kita fokus kat bahagian desperate. Okay, kita fokus di bahagian desperate. Contoh macam charms. Kenapa orang perlu dapatkan charms? Kenapa orang perlukan dapatkan noah? Kenapa orang perlukan dapatkan kapet kita? Contoh kalau kapet kita pula, dia kenapa orang perlu pakai kapet? Mungkin sebab nak alas. Kenapa nak alas? Sebab dia rumahnya guna tiles marmar. So tiles marmar tu dah lah mahal. Takkan kau nak tutup dengan apa? Vinyl apa lantai kayu tu?
kan rugilah. So at least tutup dengan, tapi kalau tak tutup sejuk pula. Bila sejuk nanti kaki merekah. So tutuplah dengan kapet kita. Faham Sir, saya nak tanya, macam saya jual tudung brand sendiri ni, time musim sekarang ni, ada ke orang nak beli tudung brand sendiri? So kita jangan fokus untuk jual tudung. Okay, untuk Syar Ahmad, kita fokus untuk orang berniaga. Maksudnya kita buka peluang untuk orang berniaga untuk buat income. Dengan apa? Dengan jual tudung sendiri. Sebab kalau kita jual tudung, siapa nak beli tudung? Tapi kita jual peluang berniaga. Nampak tak? Keperluan. So bila kita faham bab desperate ni, sebab tu kadang-kadang you kena buat research, tuan-tuan dan puan-puan. You kena cari apa yang orang nak. Okay, sekarang you ada tudung, tapi orang tak beli tudung. Sebab apa? Sebab tak keluar mungkin, kan? Tapi carilah orang yang nak buat duit dengan tudung, kan? Mungkin ada orang tu jual inner, tapi nak buat tudung jadi leceh. Sebab orangnya dah, tukang jahitnya dah fully occupied. So tapi nak tambah nilai, so jual inner plus dengan tudung. So carilah owner-owner yang macam ini, kan? Boleh ya? Jangan jual tudung, jual peluang berniaga. Sir, we jual Fefet 7-in-1. So Fefet ni benda. So 7-in-1 ni apa benda? So kalau Fefet ni untuk contoh, cari dia punya desperate. Kenapa orang perlu dapatkan Fefet? Boleh ya? So far semua okey? Sebelum saya teruskan, ada apa-apa nak tanya? Sebab produk macam-macam. So kalau korang nak idea ke, tanya sekarang sebelum saya teruskan. So far semua okey ke? Semua okey Alright. Macam Tuan Saifuddin, waktu ni memang sangat-sangat diperlukan lah untuk disinfect tu, kan? Sebab kita at least adalah SOP, kan? Lepas tu mungkin keperluan untuk mungkin nak kemasukan. So contohlah kan, tuan carilah office, bukan cari office lah, cari tempat-tempat yang bakal dimasukin orang. Maksudnya macam sekolah, kilang, bank. Cari orang-orang yang perlukan desperate. Sebab contohlah disinfect ni mungkin kosnya mahal, tapi kosnya mahal tu mungkin satu brand dia, dan satu lagi dia mungkin guna raw material yang wow lah, maksudnya memang yang branded. Kita pula pakai yang tak ada brand, cuma kesannya sama, kan? So daripada dia spend untuk brand, apa kata just disinfect je dulu. So kita buat macam tu. Faham ya? So macam mana nak influence ataupun tukar mindset pelanggan? Kita tak boleh tukar mindset pelanggan. Kalau tanya saya, kita tak boleh nak tukar mindset pelanggan. So tugas kita adalah kita boleh pilih pelanggan kita. Tak boleh, kita tak boleh tukar mindset pelanggan. Kalau pelanggan tu kalau dia nak jimat, dia nak jimat. Sebab apa? Sebab itulah yang dia percaya. Lagi-lagi waktu sekarang ni kena banyak simpan duit, kena jaga cash flow. So kalau aku ada cara lebih murah untuk aku buat dan aku perlu buat itu sendiri, aku akan buat sendiri. So tak perlu cari orang yang macam ni. Carilah orang yang memang ada duit, cuma nak buat sendiri tak ada masa. Lepas tu kalau nak buat sendiri pun, kalau nak hire orang takut mahal sangat dan takut mungkin orang tu tidak dipercayai. So tugas kita adalah kita jadi orang itu. Faham ya? Check risk, clear daripada screen problem dan peluang cari duit. Apa lagi yang saya boleh offer pada pelanggan? Daripada screen problem dan peluang dari cari duit, daripada cari duit, apa yang saya boleh offer pada pelanggan? Saya rasa tak ada, itu je. Cuma you kena olah lah apa yang pelanggan nak dari segi dalam buat duit itu. Screen problem ni pula screen problem yang macam mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya. Puan Amira, macam mana nak yakinkan pengguna? Contohnya saya jual karpet tapi online base saja. Tapi kadang-kadang customer nak tolak beli sebab nak tengok sendiri sebelum beli, nak ada kedai. Okey. Oh, nak tolak beli. Maksudnya nak trade in tolak beli tu sebab nak tengok sendiri sebelum beli nak kedai. Okey, so untuk Amira, saya rasa ini adalah cabaran kita yang jual online ni, dan bukan karpet saja ya, ramai yang menghadapi benda yang sama. Tapi Alhamdulillah sejak PKPB kemarin dah ramai orang terbuka hati, terbuka celik minda ni untuk percaya pada online. So kalau tanya saya, tugas kita mungkin apa yang kita boleh buat adalah memang kita tak ada kedai. Sekarang kalau tanya saya pun ramai orang memilih untuk tidak ada kedai, dan itu bagus.
So kalau orang tu nak tengok apa kita boleh buat, mungkin kita boleh buat video call. Video call ke kan, ataupun mungkin kita ada sampel-sampel yang kecil-kecil ke kan. So benda-benda macam tu lah yang kena disediakan. Itu sebut sebagai sales kits lah, sales tool kits. Sebab you tak boleh nak buat apa, sebab customer pasti ada yang nak rasa dulu. Sebab kapet kan, dia nak spend 500 ni, betul ke sedap. So kalau lah you nak counter balik, you boleh buat macam ni. Okay, contohlah kalau kita you beli 500, you beli kapet kami 500, dan tiba-tiba kapet tu tak seperti apa yang diharapkan, return je balik, kita refund. Senang. Kos-kos hantar tu balik, bayarlah. Itu je. So, maksudnya referral tu nak buat apa? So, referral ni maksudnya dikenalkan. Refer, dikenalkan. Contoh, macam saya banyak dapat job melalui referral. Contoh, saya buat kelas hari ni. Saya buat kelas online kan, ataupun saya buat buku. So, you agent oleh Chams ke, ataupun oleh Noah ke, dan you belajar banyak dengan saya. And so apa yang saya dapat job tu, mungkin you ada chance tanya, HQ founder tanya, siapa-siapa kenal tak cikgu closing yang bagus, kita nak buat kelas lah. So bila you tahu saya ni boleh ajar buat closing, you kenalkan saya pada founder. Itulah referral. So nak dapat referral ni macam mana? So referral ni biasanya kita dapat referral ni daripada customer yang sangat happy dengan kita punya servis. Dan kalau kita jual produk, dia dah repeat at least 3 kali, dan barulah dia akan mula referkan kita pada orang lain. Tapi kalau nak dapat referral ni pula, kita yang kena minta. Contoh, kita cakap apa? Puan, alhamdulillah puan saya nampak dah 3 kali beli restock dengan saya ni. So nanti kalau ada kawan-kawan yang perlukan produk yang sama, puan jangan lupa kenalkan saya InsyaAllah nanti saya bagi hadiah untuk puan. Itu referral. Boleh ya misah ya? Ada wash shampoo, pencuci muka, masker muka, gel mandian, masker breast, gel pencuci dan pencuci wanita. So ini 7-in-1 betul. So carilah orang-orang yang memerlukan 7 perkara ini, 7 item ini. Ingat walaupun produk kita ni serba boleh, tapi kita tak nak jual semua. Tak semua customer perlukan semua itu. So kalau kita ada 7-in-1, so kita ada 7 point yang kita boleh highlightkan kepada customer. Okay, macam mana nak target audience? Saya kan dah sebut ni, cari orang yang memerlukan, belajar kat sini. Tahu, perlu. So cari orang yang perlu dulu, dan bila orang dah perlu ni, masuk step yang ketiga adalah cari orang yang mampu. Cari orang yang mampu. Ni bila ada 3 perkara ni, insya-Allah closing akan jadi sangat mudah. Okay, tahu, perlu, mampu. Macam mana nak target? Inilah target dia. So kalau kita tahu orang tu perlukan produk kita, sekarang bab mampu ni pula. So kat mana orang-orang itu berada? Orang yang mampu beli produk kita ni berada kat mana? Targetlah kat situ. Contoh, target macam mana? Lokasi ke? Kerja apa ke? Apa dia punya desperate dia? Apa ketakutan dia? Apa fear dia? Buku apa dia baca? Dia minat pergi mana? So itulah target market kita. Dan macam mana saya nak tunjukkan salah satu, tak boleh. Sebab apa? Beza produk, beza servis, beza target market. Tapi at least you boleh bermula di sini. Tahu, perlu, mampu. So kat sini you dapat guideline sikit lah kat mana nak mula. So customer kena tahu kita jual, customer kena perlu apa yang kita jual, dan step yang terakhir adalah customer kena mampu untuk beli apa yang kita jual. So macam mana nak cari yang mampu, perlu dan tahu kita ni? So kita kena berada di mana? Faham tak? Boleh Terima kasih. Referral ni macam recommendation lah. Betul. Bahasa betul, recommendation. Okay, so far semua faham 3 perkara ni. So kat sini saya main selit-selit sebab kelas kita ni tak ada tajuk khusus. Okay, so ini adalah tentang target. Sebab target ni sangat penting untuk kita tahu outcome kita nak buat apa. Dan tadi ada soalan tentang macam mana nak cari customer yang targeted. Kalau saya guna formula ni. Tahu, perlu, mampu. Saya tak jual pada semua orang. Saya layan semua orang, tapi saya tak jual pada semua orang. Saya layan semua orang ingat saya layan semua orang, tapi saya tak jual pada semua orang. Kalau orang tu kita boleh rasa lah dia ni mampu, kita boleh rasa dia ni perlu atau tidak. So kalau perlu ni, insyaAllah dia akan ada 2 option lah. Kalau mampu, dia terus beli. Kalau dia tak mampu, jangan risau, kita akan follow up sampai bila dia dah mampu, dia akan beli dengan kita.
Boleh? Okay, so far semua okay? So kalau semua okay, cuba tolong saya komen okay ataupun bagi reaction thumbs up ke. Alhamdulillah. Okay clear alright, awesome, good, terima kasih. So bila kita dah clear dengan apa outcome yang kita nak, okay, bila kita dah clear dengan outcome apa yang kita nak, barulah kita buat closing. So kita bermula dengan intro ataupun greeting. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan dah pernah belajar dan baca intro dan greeting yang saya ajar dalam buku kita ni. So biasanya dalam intro dan greeting ni ada 4 poin besar yang saya suka highlightkan. Yang pertama, kita bagi salam. Yang kedua, kita ucap terima kasih. Yang ketiga, kita kenalkan diri. Yang keempat, kita tanya tentang soalan. Okay, yang keempat kita tanya tentang soalan. Okay, alright. So untuk bagi salam macam biasa, kita kalau orang tu PM, kita bagi salam dulu, jangan terus bagi harga kan. Apa-apa bagi salam dulu, barulah nampak beradab sedikit. Okay, so Waalaikumsalam. Walaupun orang tu tak bagi salam, kita pun buat Waalaikumsalam biar dia terasa sikit. Masuk-masuk rumah orang ni, kalau tolong bagi salam sikit. Ataupun hi, morning. Dan kalau boleh kita tambah dan kita boleh relatekan dengan isu situasi. Maksudnya kita tambah kat sini. Contoh Waalaikumsalam hashtag kita jaga kita. So hashtag ni untuk apa? Hashtag ni adalah untuk kita update kita punya script closing tu mengikut keadaan dan situasi. Nampaklah updated berdasarkan keadaan dan situasi. Tak nampak lah asyik copy paste je. Faham ya? So itu first, salam. Yang kedua, kita ucap terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kalau kita ucap terima kasih, kita ucap terima kasih kerana berminat, betul? So apabila kita ucap terima kasih kerana berminat, customer hanya minat saja, tak beli. Nampak tak? So dari awal kita dah seeding customer untuk set otak dia beli, dapatkan, cuba dan cuba. So itu pentingnya kita kena tahu outcome yang kita nak dari closing itu apa. So kalau dalam outcome itu kita hanya sekadar nak melayan saja, kita dapat layanan sajalah. Faham? So kalau kita tahu outcome yang kita nak tu apa, so dari awal lagi kita dah susun ayat kita tu supaya kita dah seeding customer tu untuk cuba dan cuba. Okay, so kalau boleh lepas ni kita tak nak lagi guna perkataan berminat, kita akan ganti kerana dan terima kasih kerana percayakan saya. Kalau kita ambil nombor dia dari FB, bolehkah kita close sale? Bolehkah kita nak close sale? Bolehkah kita nak intro macam orang PM kita? Boleh, tak ada masalah kan? Tak ada masalah orang PM kita ke. Tapi Waalaikumsalam ni ganti Assalamualaikum lah. Jangan Waalaikumsalam pula. Kalau kau bagi Waalaikumsalam, memang pelik lah. Aku tak bagi salam, Waalaikumsalam. So kita adjust ikut situasi. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan InsyaAllah. Okay, good. So kita ganti berminat ini. So contoh first, percayakan saya. Kedua, mungkin terima kasih kerana ingin cuba. Dan yang terakhir mungkin terima kasih kerana dah bersedia. At least buatlah ayat lain selain berminat. Okay, elakkan guna perkataan berminat. Sebab berminat ni hanya akan menyumbang kepada dia customer tu hanya minat saja. Dan minat ni belum tentu beli. Tapi kalau dah percaya, pasti beli. Kalau ingin cuba, pasti beli. Kalau dah bersedia, pasti beli. Kalau ayat terima kasih, izinkan saya bantu tuan-tuan dan puan-puan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau izinkan tu macam kita minta izin lah kan. Tapi boleh juga. Kalau saya terima kasih, tapi kan terima kasih something, betul tak? Kan, terima kasih untuk apa? So terima kasih kerana percayaan saya, izinkan saya bantu tuan. So kalau untuk Tuan Saifuddin, kalau nak bagi ayat, jangan ada tuan/puan.
Tahu? Salah satu je. Sebab kalau kita ada tuan/puan, itu akan nampak sangat kita ni macam copy paste ayat tersebut. Dan kalaulah kita salah sebut, minta maaf je. Contoh kita sebut tuan, tiba-tiba yang keluar puan, minta maaf je lah. Yang penting jangan ada slash. Bila ada slash nampak sangat menjual. Okay. Alright, seterusnya bila kita settle, ni semua dalam satu bubble dalam satu ayat. Maksudnya yang ayat yang pertama dalam satu bubble itu copy dan paste, tak ada masalah. Okay. Dan selepas itu jangan hantar satu-satu. Jangan hantar satu-satu. Right, so bila kita dah ucapkan terima kasih, kita kenakan diri. So biasanya kenakan diri ni wajib ada pangkat. Pangkat ni sangat penting lah. So kalau pangkat ni pula pasti pangkat yang tinggi-tinggi. So kalau kita ni founder, tolong ngaku founder. Dan kalau kita CEO, ngaku CEO. Kalau kita stokis, ngaku stokis. Tapi akan ada tapi contohlah kita ni baru join, kita dropship, kita agent kan. So kalau agent, dropship dan agent ni tak perlu ngaku lah. Maksudnya you akan guna pangkat lain, you akan ganti nama dropship dan agent ni kepada wakil. Sebab manusia, orang Malaysia memang gila pangkat. Dia nak pangkat. Tapi kalau kita ni baru level dropship, baru level agent, okay, janganlah guna perkataan-perkataan tu kan. So gunalah perkataan wakil. Contoh saya wakil Charms, saya wakil Fefet. So nak pilih wakil mana, pilih brand ataupun nama produk. Sebab kadang-kadang ada orang lebih ingat nama produk berbanding nama syarikat. Boleh? So far semua okey ke? Follow? Faham? Contoh macam Nur Sinas kan jual termos kan. So saya wakil termos. Termos apa? Kalau brand lah. Kalau termos orang lebih ingat termos viral, termos viral. Jangan guna perkataan yang orang tak ingat ataupun orang tak familiar. Guna bahasa orang familiar. Okay. Dan yang terakhir kat sini ada soalan lah. So biasanya kita fokus kepada masalah customer tu teruslah. So biasanya kalau masalah customer ni biasanya produk yang rawatan kan, kurus, suplemen, apa lagi, macam servis. So kita akan tanya masalah. Okay, kita akan tanya masalah. Tapi kalau produk contoh seperti fashion, kita akan tanya dulu, dah ada belum design, warna, koleksi, okay, yang dia berminat. Ini beza. Faham ya? So kalau produk yang selesaikan masalah ada sebelum dan selepas, kita akan tanya masalah. Tapi kalau produk lebih kepada design, karpet, baju, tudung, inner, servis, macam mana, produk-produk yang maksudnya yang straightforward lah. Okay, fashion, kat sini fashion, lepas tu makanan. Okay, so ini kita akan fokus lebih tanya dia, okay, dah ada belum periksua yang awak nak, dah ada belum design yang awak nak, dah ada belum tudung yang awak nak. So kita akan straightforward macam tu. Tapi kalau untuk produk yang ada selesaikan masalah produk ini, kena tanya soalan tentang masalah customer. Macam mana kalau makanan baby? Makanan baby ni dia macam mana? Makanan baby ni ada macam-macam ke? So adakah makanan baby ni, so tugas makanan baby ni untuk apa? Tugas makanan baby ni untuk apa? Untuk ganti susu ibu ke? Bukan gantilah, maksudnya untuk top up susu ibu ke? Sebab tu kadang-kadang you kalau memang dia ada boleh selesaikan apa-apa isu, go for masalah. Contoh kalau biskut ini lebih kepada macam makanan yang straightforward, kita tanya perasa lah. Okay, sir, saya ada kilang dan jual borong untuk target ramai founder. Macam mana je? Saya dari kilang dan jual borong. Ashikim jual apa Ashikim? Kau memang ada kilang, target ramai founder. Lepas tu jual apa? Jual makanan ke? Jual produk ke? OEM ke? Kilang tudung ke? Kilang perabot ke? Oh boy, terkejut saya.
Alright, so untuk makanan ibu, mudahkan ibu-ibu bekerja tak sempat masak. Tapi okey, yang tak sempat masak untuk baby. Baby umur berapa tahun ni? So kena jelas juga ni. So contohlah kan, kalau nak tanya pasal makanan baby ni, kita boleh tanya masalah prospek. Contoh, puan, boleh saya tahu puan untuk makanan baby masak sendiri ke ataupun guna instant? Contoh batik. Terkejut saya. So nanti untuk makanan baby ni kita kena buat brainstorm lah. Saya tak boleh nak main teka-teka macam tu je. Saya ni bukannya hebat sangat pun, cuma saya faham lah. Maksudnya okey, makanan baby ni sebab you kena share banyak benda dengan saya tau. Sebab saya tak tahu nak okey, makanan baby ni setahu saya makanan baby tu kenapa dia makanan kan boleh nyusu. Contoh, so dia umur berapa. So kita kena tengok apa produk kita ni boleh selesaikan. Then kalau ada boleh selesaikan, okey, terus tanya pasal masalah. Kalau tak ada benda selesaikan, maksudnya lebih pada kemahuan, maksudnya nak cantik, tudung nak warna ini, nak warna itu. So kita fokus pada, terus tanya dia, dah ada belum apa yang dia nak. Kita tak tanya lagi, puan nak pakai tudung untuk apa? Tak payah tanya soalan macam tu, jangan. Boleh ya Atikah ya? InsyaAllah. Try lah. Saya rasa itulah kot yang terbaik untuk awak. Okay, so untuk Ashikim jual kilang batik, pakai kaftan untuk wanita. So maksudnya soalan apa? Saya dari kilang jual borong macam mana ya? Macam mana apa? Soalan dia macam mana apa? Saya mana tahu apa yang you nak sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang you kena tahu outcome tu nak apa. Contoh kalau untuk founder, okay, so kalau you nak jual pada founder, you nak cari founder baru yang jual baju ke, ataupun nak cari founder yang nak bagi hadiah kaftan pada anak tim-tim dia, ataupun tim sale dia, ataupun nak jadi macam batik, uniform batik. Faham ya? Jika soalan bagaimana tuan buat kerja-kerja disinfeksi di pejabat sendiri ataupun ambil servis dari luar? Saya suka soalan macam ni Tuan Saifuddin. Tapi kalau saya personally, saya akan tanya, Tuan boleh saya tahu sekarang kan kita tengah COVID-19, Tuan dah disinfect belum ruangan kerja Tuan untuk diri sendiri dan staff? Dan bila kita dah tanya soalan tu, kalau dia kata belum, okey, kalau macam tu Tuan selesa untuk buat sendiri ataupun perlukan orang luar, baru masuk soalan yang ini. Tapi first tanya dulu, dah buat ke belum? Sebab kalau dia kata dia dah buat, kita tanya soalan macam ni, dia dah tak perlu. So kita buang masa. So kita nak cari orang yang desperate. Kalau orang yang desperate adalah, Tuan ada plan tak nak kena disinfect office Tuan dalam masa terdekat? Ya, ada. Tuan selesa nak buat sendiri ataupun perlu bantuan orang lain? So dia akan kenalah ayat dia macam tu. Boleh? Semua okey? Boleh so inilah kadang-kadang bila produk jadi banyak macam-macam, kadang-kadang saya tak boleh nak fokus satu produk, so saya bagi yang general. Kadang-kadang nak intro soalan tak pandai, tak apa, sebab tu saya ada. Sebab tu saya share. Faham Boleh? Okay, good. So bila kita dah tanya soalan tuan-tuan dan puan, okay, bila kita dah bagi intro, step yang seterusnya nak kena buat apa? Step yang seterusnya nak kena fact finding. Okay, fact finding. So kita dah tanya general masalah tentang, contoh kalau charm, kita tanya dia nak selesaikan masalah kulit yang macam mana, jerawat ke jeragat, kan, kulit kusam ke apa. Lepas tu kalau fact kita boleh tanya nak selesaikan ada plan tak, ataupun ada plan tak nak upgrade aset ke, ataupun ada masalah keputihan ke, ada masalah head tak teratur ke. So tanya-tanya soalan-soalan desperate dulu. So bila masuk fact finding ni adalah kita akan korek lebih deep lagi. Contoh macam tadi soalan tentang disinfect kan, ada plan tak nak buat disinfect? Ada. Kenapa nak kena buat? Dah kena disuruh KKM ke, ataupun nanti ada staff baru nak masuk ke? So kita kena tanya dua soalan saja untuk pastikan kita cari dia punya desperate. Okay, dua soalan saja. Jangan tanya banyak-banyak dua soalan. Contoh kalau makanan baby. Okay, makanan baby pula, baby dia umur berapa? Biasa makan macam mana?
Lepas tu kalau carpet pula dia nak carpet yang macam mana, carpet design apa. So at least tanya dulu soalan. Okay, jangan terus menjual terus bagi harga, jangan. So kalau macam jeragat, dah berapa lama, jeragat yang macam mana. Faham ya? Boleh? So kita kena fact finding sedikit. So far semua okey ke? Janganlah banyak sangat menulis sampai kau lupa nak komen. Saya risau juga ni takut-takut saya cakap cepat sangat ke, lambat sangat ke, korang tak faham ke. Boleh tak apa, nanti rujuk balik e-book. Memang ada benda ni, memang ada. Cuma hari ni just kita nak, mungkin ada orang yang tak faham ke, ataupun nak tanya pendapat saya nak kena buat apa ke, silakan. Alright, so bila kita dah fact finding kan, barulah kita akan mainkan emosi. Okay, mainkan emosi dia. So mainkan emosi ni guna 3 ayat powerful. So mainkan emosi ni lebih kepada yang nak selesaikan masalah ya. Sebab kalau yang jual tudung tak perlulah main emosi. Kalau yang jual tudung ni, kalau kita tanya soalan, macam mana nak bagi pelanggan selesa dengan soalan-soalan kita. Untuk Saifuddin, Tuan Saifuddin, kalau nak pastikan nak buatkan customer tu jadi selesa dengan soalan kita, pastikan bagi soalan berserta jawapan. Okay, bagi soalan berserta jawapan. So dia tak perlu fikir. Jangan langsung tak nampak menjual. Sebab bila kita nampak sangat tak menjual, bila nak closingnya? Betul. Sebab soalan kita membantu dia untuk buat keputusan. So kalau nak mudahkan dia buat keputusan, bagi soalan, bagi jawapan. Bagi soalan, bagi jawapan. So dia tak perlu fikir. Kenapa customer rasa tak selesa? Sebab satu, dia nak kena fikir. So bila fikir, ambil masa. Customer bagi apa? Bagi blue tick. Faham Alright, so contohlah kita dah tanya. So ayat yang pertama dalam emosi ni adalah, okey tuan, saya faham perasaan tuan. Waktu ni ayat pertama, saya faham perasaan tuan. Waktu dia tanya, apa yang kau faham? Dulu saya pun sama. Dulu saya pun sama. Sebab itulah bagi saya bantu tuan. Guna ayat ni, 3 ayat ni, very powerful. Percaya kat saya. Ni. Okay. So Syah Ahmad, Syaira. Contoh saya jual borong tudung dan kadang-kadang artis juga beli, dan patut tak bagi kurang atau macam mana? Tak. Jangan bagi kurang, bagi free gift tak apa. Sebab kalau kita suka bagi diskaun, bagi kurang, kita akan menarik orang-orang yang tidak setia. Ni pandangan saya lah. Daripada kita bagi diskaun, kita ni dah lah jual tudung RM10. Lepas tu kita bagi diskaun lagi sampai RM8, RM7.5. Takut-takutnya nanti kita dah termakan margin. So it's better, okay puan, harga tetap sama, tapi kalau puan ambil 100 helai hari ni, saya akan bagi, mungkin bagilah bag ke, bagi inner ke, bagi spray untuk cuci tudung ke, ataupun bagi apa-apalah, yang penting bagi. So nak bagi tu pula, cara kira dia 10% daripada untung. Kos paling tinggi yang kita boleh buat jadikan free gift adalah 10% daripada untung. So kalau kita jual 100 helai tudung dapat 1000, so kita ada untung lebih kurang RM200. So maksimum harga untuk beli free gift tersebut adalah RM20. 10% daripada 200. So RM20 tu kalau ada orang pilih untuk beli high end punya barang dengan kos RM20, so nilainya mungkin RM200. Ada orang lebih suka beli banyak, so dapat banyak. So beli 100 tudung, dapat ini, dapat itu. Yang penting kos untuk beli barang itu jangan lebih RM20. Kalau tidak nanti termakan margin, nanti akan ngomel sendirilah. Alah, susah lah, duit banyak tapi tak rasa pun duit. Memanglah kau dah makan margin. Boleh Alright, good. So bila kita dah mainkan emosi dia, step yang seterusnya adalah suggest. Okay,
cadangkan kepada customer dia kena ambil package yang mana. Macam Tuan Saifuddin ke kan, suruhlah dia ambil 3 lot terus kan. Okey tuan, berdasarkan pengalaman saya untuk size office tuan ni, saya cadangkan ambil package 3 slot terus. So 2 kita buat hari ni, 1 lagi kita buat next month. Settle, dapat jual 3 slot. Dia pakai tak pakai lu lain cerita, tak apa, jual je banyak. Macam tu contoh burung tudung pula kan. So kita berdasarkan pengalaman saya puan, puan at least lah kena ada lebih kurang 500 tudung. 500 tudung. So 500, so kita ambil dulu yang ini 50 hitam, warna ini ambil lebih. Settle. Okay, suggestion biasanya kita recommend 3 jenis package, okay kan sir? So kalau suggestion kat sini, terus suggest kat package yang mana yang paling yang kita nak. Jangan bagi package lagi. Jangan bagi package, kita terus suggest kita nak diambil yang mana. Boleh kita terus suggest suruh dia ambil yang mana. Itu baru suggestion. Okay, so bab suggestion ni pula ada 3 point besar. First, sebut nama dia. Okay puan, berdasarkan pengalaman saya, masalah puan ni tak turut mana, tapi perlu dirawat dengan segera. So saya cadangkan puan amalkan CHAMS at least 3 bulan. Saya cadangkan puan amalkan CHAMS at least 3 bulan. So yang kedua ni, cadangkan dengan jelas. Cadangkan dengan jelas dia nak yang mana, perlu ambil yang mana. Okey. Dan yang ketiga, bagi tahu sebab kenapa dia kena ambil yang ini. Boleh? Cadangkan dengan jelas. Sebab kadang-kadang customer tak tahu apa yang dia nak. So cadangkan. Don't worry. Jangan takut. Ni belum apa dah takut dah. So contoh sekarang dah ada kilang tudung tapi kecil-kecilan. Dan saya nak tanya, contoh kalau saya ada 50k, perlu tak saya buat office atau marketing? Tak perlu buat office. Selagi tempat dia tu boleh menampung, selagi tempat itu tak sesak dan polis tak halau, stay je lah kat situ. Itu cadangan saya. So waktu sekarang ini, elakkanlah, jangan tambah cost overhead. Kalau boleh buat kat rumah dululah. Tetapi kalau contohlah nak menjahit, tak tahulah, saya tak tahu tu kilang itu kilang menjahit ke, dah penuh sangat ke. So kalau lah nak cari tempat, tak perlu di bandar besar. Cari yang penting dekat dengan pos laju ke, dekat dengan kurier. Kalau boleh, kalau nak cari tempat jugalah, kalau tempat kita tu dah penuh sangat, cari tempat kurier, sebelah kurier. Contoh kat sini JNT, mu ambil sebelah. Tak apa. So senang. Nanti apa-apa hantar sebelah. So kita dah jimat tempat dah. Boleh Contoh saya kalau ada 50k, perlu tak buat office? Kalau saya tak. It's better 50k itu kita pecah-pecahkan, ada duit marketing, ada duit cash reserve dan ada duit pergi belajar. Kalau saya akan ambil 10,000 pergi belajar, setengah, maksudnya 25,000 lagi untuk cash reserve, dan kita ada balance lebih kurang 15k untuk marketing. Tapi kalau 50k itu untuk memang budget lah. Maksudnya duit apa production semua dah settle, so ada lebihan 50k. So 50k tu nak buat apa? 10k saya buat pergi belajar. Okey, mungkin pergi kelas marketing 2,000, waktu banyak macam yang penting belajar dan belajar. Dan kelas production, kelas management. Lepas tu 15k lagi untuk marketing untuk sebulan. So 25k tu saya buat cash reserve. Melainkan terdesak baru pakai. So you belajarlah dengan duit sikit. Sebab kalau kita ada duit banyak, kita ni rasa selesa. Ni cadangan. Try lah. Okay. Sebab 50k tu kalau kita tak jaga, sekejap je hilang. Duit ni berhantu. Duit berhantu. So it's better dengan kita spend 10k belajar, kita beranakkan 15k tu jadi 150k. It's better macam tu. So 25k tu simpan. Melainkan kau ni dah meninggal baru boleh keluarkan. Boleh bukannya nak kata saya ni pandai sangat, tapi based on pengalaman, kalau nak buat office lah, at least lah jangan lebih 2,500 lah.
Janganlah sampai 50k, tak perlu lawa-lawa pun. Tapi biasalah, kita manusia kan mesti nak lawa, betul tak? So kalau nak lawa, nak jimat, buat sendirilah. R&D lah, DIY. Okay. So bila dah suggestion ini, nanti dia akan jadi dua lah. Ada orang dia akan nak tanya produk detail. Okay, ada orang nak tanya produk detail. Dan ada orang akan tanya harga. Akan ada orang tanya harga terus. So kalau orang tu nak harga, tak perlu cerita pasal produk detail ya. Sebab customer sedang tak perlu produk detail, dan customer dah tahu pun produk detail macam mana. Boleh? Okay, so kalau produk detail ni, kalau orang tu tanya produk detail, korang tahulah nak buat apa, sebab memang sama pun produk semua. Boleh? Okay, so harga. Harga ni pula, kita ada 3 cara bagi harga. First, ada cara bagi harga a la carte. Maksudnya bagi harga satu-satu. Yang kedua, bagi secara combo. Dan yang ketiga, secara package. Okay, apa beza? So, a la carte ni individu lah, maksudnya by item. Okay, item ini harga berapa, akhirnya jual satu-satu. Kalau combo ni pula, dia gabung-gabungkan macam Fairfax tadi, 7 in 1, 7 in 1. So kalau package ni pula by penggunaan bulanan. Maksudnya kita jual 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Dan saya lebih suka fokus kat package. Saya suka guna package berbanding a la carte dan combo. Sebab apa? Saya ada target, so saya nak secepat-cepatnya capai target. Boleh ke? Macam mana ayat untuk menarik customer beli package? Okay, so untuk menarik customer ni beli package adalah kita kena sediakan dulu package dia. Okay, kita sediakan dulu package dia. So package yang pertama, dan package kita yang paling mahal, kalau kita sebut sebagai package lengkap dalam kurungan 3 bulan. Contoh kalau satu set kita, RM 2.5. So kalau untuk 3 bulan dapat 3 set lah, 7.5. Faham So bila kita ada free gift, ni harga asal mungkin 3 set tu lebih murah lah. Contoh, okay, free gift kita ada postage, kita ada membership, kita ada group support. Okay, so postage ni mungkin kita letak 50 pula, RM20, membership 99, group support 99. Ni contoh je ya, contoh. Okay, so 7.5, 750 tambah 20 tambah 99 tambah 99. So package lengkap kita bernilai 968. Okay, package lengkap kita bernilai 968. Harga special ataupun offer special hari ni, kita nak offer contoh mungkin 3 set harganya cuma 6.5. Okay, 6.5. So customer dah jimat, so 968 tolak 6.5, customer dah jimat 318. So macam ni lah kita bagi harga biar dapat menarik. Buat kira-kira untuk dia. Dan harga satu set ni jangan harga kita nak beli tau. Maksudnya harga satu set, contoh 7 in 1 tadi, 7 in 1 harga a la carte. Contoh harga serum berapa, toner berapa, cleanser berapa, moisturizer berapa, lepas tu lip tint berapa. So kita packagekan semua tu, totalkan semua untuk satu set. Okay, nilainya contoh RM300. So untuk 3 set, 300 kali 3. Lepas tu tambah lagi free gift yang kita ada. So total hampir 1,200. Tapi untuk hari ni saja kita nak jual 750. So itulah cara kita bagi harga. Okay, semua boleh?
Tapi ini depend lah, depend on produk masing-masing. So ni cadangan saja. Tapi kalau boleh letak harga yang mahal-mahal kat sini, lepas tu potong. Customer suka. Itu cara buat closing. Customer nak jimat. Contohlah macam kita kan, kita nak pergi Hard Rock Penang. Siapa biasa pergi Hard Rock Penang? Kan Hard Rock Penang hotel dia paling-paling pun yang biasa 500. Kan 500 hingga 600 ringgit yang basic. Tiba-tiba kita pergi Agoda, pergi Traveloka, tengok-tengok dia jual hotel dia 300 ringgit satu malam. Kan 300 ringgit satu malam. Rasa beli tak? Sebab kita nak rasa duduk Hard Rock. Dan kita tahu harga Hard Rock dulu memang 700. Buka-buka Agoda 500. Tiba-tiba hari tu dapat 300.5. Tak pernah nak teringin ataupun tak ada cuti pun tiba-tiba teringin nak pergi. Walaupun satu malam. Itulah dia. So kalau kita nak jual 300 dan nak buat 300 nampak murah, you bagi package yang lebih mahal. Contoh macam Tuan Saifuddin kan, satu package kita 300.5. So Tuan Saifuddin kena nilaikan semua servis-servis yang ada. Contoh kita disinfect. Okey, berapa orang yang datang, berapa lama, satu apa, semua kita nilaikan. Okey, so untuk package 300.5 ni harga asal mungkin 550. Tapi untuk tuan, jika tuan ambil 3 set terus, saya bagi satu set 300.5 saja. So kalau 500 kali 3 dah berapa? Dah 1100, 1650. Tapi kalau tuan ambil sekarang, kita hanya bagi 1050. Tuan dah jimat hampir RM550. So 2 kita akan buat besok dan satu lagi kita akan buat next month. Close bang. Boleh ya? Boleh ya? Sebab tu seronok jual servis ni. Sebab suka hati kita lah nak nilaikan servis tu berapa. Okay, so produk pun sama juga. Produk tu kita pecahkan nilai untuk satu tu. Boleh? Alright, so itu package lengkap kita. Dan kalau dia tak mampu, kita ada package hot selling. Okay, package hot selling 2 bulan. Dan yang terakhir mungkin kita ada package basic. Kita ada package basic untuk 28 hari. Ni saya ambil contoh untuk produk ya. Ni saya ambil contoh untuk produk. So kalau untuk tudung ke, untuk baju ke, kita lebih fokus kepada koleksi. Maksudnya kita contoh koleksi lengkap 10 tudung, koleksi hot selling 5 tudung, koleksi asas basic mungkin 3 tudung. So kita jual by quantity. Boleh Wawa Cham, saya ada soalan untuk package lengkap ni. Gambar perlu edit cantik atau prefer gambar real? So untuk package lengkap ni biasanya kita akan bagi gambar design yang lawa-lawa lah. Sebab apa, first impression tu sangat penting. So kalau gambar real pula, kalau gambar real itu kita boleh ambil gambar dengan cantik, tak ada masalah, ala-ala Flickly. Tapi kalau kita tak ada kelebihan untuk ambil gambar yang lawa, edit je lah. At least kita letak, contoh kita ada 5 set kan, kita nak jual 3 set. So kita susun lah 3 set, 1, 2, 3 set. So biar dia nampak, waktu free gift apa kita nak bagi, letak sekali kat situ. Edit lawa-lawa. Okay. Package ni cancel. Poster, letak harga sekali ataupun bagi poster lain? Ni kalau saya letak harga sekali, senang. Jangan bagi banyak sangat postage. Jangan bagi banyak poster. Poster package ada, lepas tu poster harga lain, gabungkan aja. Poster, kalau ini poster package ni untuk ada harga, tapi kita tak post kat FB jangan post kat social media. Ini untuk closing dalam WhatsApp saja. Yang kat social media tu jangan hargalah, sebab nanti kalau bila ada harga, customer takut pula. Package kita buka harga 900, meninggal macam tapi kalau bila dekat iklan kita ada harga, kita akan filter siap-siap orang-orang yang memang nak beli harga 900. So datang, kita offer 900, insya-Allah beli. Tapi susah lah nak dapat orang-orang macam tu kan. So far semua okey? Ada apa-apa soalan? Boleh? Okey ke? Saya rasa okey Alright. Kalau masa intro pelanggan terus tanya harga macam mana? Okay, so kalau customer awal-awal dah tanya harga, kalau kat intro kat sini kan, bila kat intro kat sini dia terus tanya harga. Wait, harga?
So kalau harga kat sini, ini biasanya saya anggap sebagai satu persediaan kena reject lah, kan? Tapi memang ada pun orang akan tanya harga. So biasanya saya akan mulakan dengan ayat, okey puan, saya faham sebelum saya bagi harga special hari ni, puan dah confirm nak package yang mana? So kita akan tanya soalan ni dululah. Okey puan, saya faham sebelum saya bagi harga special hari ni, puan dah confirm belum nak package yang mana? So kalau dia kata, ya, saya nak 3 slot 300.5 tu, bagi je lah. Dah. Saya nak 3 slot. Dah. Tak payah nak gaduh lagi, tak payah nak tanya kat mana. Kalau lokasi tu kalau perlu tahu, teruskanlah. Maksudnya kita nak tahu kira bila nak buat, kan. So kalau dia kata nak harga, terus bagi harga lah. Tak ada masalah. Okey je. Sebab apa? Sebab dia dah tahu apa yang dia nak. Tiba-tiba kalau kita contohkan, tiba-tiba kita dah tanya, okey puan, saya faham sebelum saya bagi harga special hari ni, puan dah confirm belum nak package yang mana? Tuan buat servis apa je? Sudah. Saya banyak kali kena, kan? Sebab kadang-kadang orang yang beli e-book saya kan pergi website dulu, betul? Waktu dia PM saya guna apa, lepas dah bagi PM, lepas tu tanya pula, ni e-book tentang apa ya? Faham ya? Alright. So lepas pernah terus bagi harga, lepas tu dia senyap. Okey, faham. Sebab itulah kita akan masuk kat sini pula, kan? Biasanya lepas part-part sini semua akan senyap lah. Betul? So lepas kita dah bagi harga, okey, step yang seterusnya lepas bagi harga ni, jangan kita juga senyap. Kita kena suggest kat dia juga. Suggest kat dia, dia kena ambil yang mana. Jangan kita senyap. Kita kena suggest kat dia, dia kena ambil yang mana. So contoh, kalau kita suruh dia ambil package 3 slot ataupun 3 bulan, suruh dia ambil 3 bulan dan cadang kat dia, bagi sebab kenapa. Guna teknik yang sama juga kat sini. Okey, sebut nama dia, cadangkan dengan jelas dan sebut kenapa. Kenapa kita suruh ambil dia package lengkap? Kenapa kita suruh dia ambil package hot selling? Okey, first macam biasa sebut nama. Yang kedua, cadangkan dengan jelas. Dan ketiga, bagi sebab. Okey, bagi sebab. So sebab ni macam-macam lah. Sebab dari segi benefit ataupun sebab dari segi rugi kalau tak Grab. So apa kelebihan kalau dia ambil hari ni, dan apa yang dia rugi kalau dia tak ambil hari ni. So you boleh pilih salah satu. Jangan kau bagi dua-dua pula, salah satu. Boleh? So far semua okey ke? Kalau semua okey, saya teruskan . So bila kita dah cadangkan kat dia dan dia setuju, so tugas kita adalah close lah. Permission to close. Okay, so permission to close ni biasanya kita akan bermula dengan bagi account. Okay, kita bermula dengan bagi account. Okay, sekarang the best part. Sekarang kita dah bagi nombor account. Lepas tu buat apa? Cuba komen. Customer dah nak beli dah ni Customer dah nak beli dah ni Dah bagi nombor account. Lepas tu kita buat apa? Boleh tak share ayat tuan-tuan dan puan-puan minta payment macam mana? Nak minta payment macam mana? Boleh tak share dengan saya? Jom. Cepat. Saya tak nak bagi dulu. Saya nak tuan-tuan punya ayat dulu.
Nur Amira, selepas sis transfer, boleh sis berikan kami detail sis dan bukti bayaran untuk pos kapet sis ya? Puan nak transfer online sekarang kan? Ni Puan Mi Halim tanya. Bagi tahu kita akan buat postage hari ni. Terbaik. So untuk Mi Halim, kalau kita tanya puan nak transfer online sekarang kan, itu adalah soalan. So apabila soalan, customer kena fikir, dan apabila fikir, customer bagi apa? Bagi blue tick. Itu satu. Yang kedua, Nur Amira, selepas sis transfer, boleh sis berikan kami detail sis. So selepas sis transfer tu bila? Selepas sis transfer tu bila? Petang nanti ke? Malam nanti ke? Bila? Faham ya? Puan nanti dah payment, share receipt dengan Wawa ya? Nanti dah payment tu bila Wawa? Kan? Nanti dah payment tu bila? Bagi dia rasa rugi kalau tak beli sekarang. So sekarang kalau ayat Amira tu selepas sis transfer tu, ayat sekarangnya mana? Kenapa tak minta payment tu sekarang? Faham tak maksud saya? So lepas kita bagi nombor account, dan apa saya minta adalah cadangkan ataupun bagi arahan yang jelas untuk customer tu nak kena buat apa. Okey? Kita fokus pada payment. Sebab kalau tak buat closing, tak dapat payment, itu belum closing namanya. Faham So ayat dia first sebut nama dia juga. Teknik dia sama je, sebut nama, bagi arahan dengan jelas, yang ketiga bagi sebab, dan yang keempat letakkan emosi. Okey, letakkan emosi. Kalau puan payment sebelum jam 2, kita akan postkan hari ni juga. Lagi pantas puan lagi cepat puan dapat barang. Sebelum pukul 2, dia PM kita pukul 12. Ada 1, ada 2, ada 2 jam. 2 jam tu masa boleh fikir. Fikir customer bagi apa? Bagi blue tick. Okey tuan, ini link untuk tuan subscribe servis saya. Selepas tuan hubungi saya untuk semak subscription, tuan untuk saya set appointment. Subscribe maksudnya apa? Subscribe tu payment ke apa? Puan, saya akan buat postage petang ni. Jangan lepaskan peluang untuk saya post barang puan hari ni ya, supaya lebih awal. So ayat paymentnya mana? Puan transfer sekarang supaya saya boleh sediakan barang hari ni untuk post. Tak apalah, awak post je lah esok. Saya tak sempat lah nak transfer hari ni. Sebab apa? Sebab perkataan post, order dan payment. So kadang-kadang Tuan Saifuddin, perkataan subscribe ini terlalu high end, so mudahkan ayat tu. Saya sendiri pun kalau saya masuk subscribe ini, saya subscribe Netflix, saya subscribe Spotify kan. So tak semua orang faham perkataan subscribe. So gunalah perkataan yang paling mudah supaya kau suruh aku bayar rupanya. Faham manusia begitulah. You kena faham. Kadang-kadang kita rasa macam perkataan biasa je kot, takkan kau tak faham? Ya, customer tak faham. Ya, guna bahasa mudah. Kalau saya sendiri pun macam subscribe maksudnya apa? Sebab tu saya tanya soalan tu. Kadang-kadang customer ni dia acah-acah pandai. Tiba-tiba, saya dah tekan dah subscribe tu, tak suruh bayar pun. Dah tak bayar-bayar. So tak nak macam tu. Tiba-tiba slot yang dia nak dah penuh. Marah kita pula. Aku pula kena. Cuma customer biasanya begitulah. Alright, so ayat dia untuk minta payment ni adalah, Puan tolong saya transfer sekarang untuk saya lock special offer Puan hari ni. Okey, untuk saya lock special offer Puan hari ni. Saya tunggu ya. Okey, Puan tolong saya transfer sekarang Jangan lupa transfer sekarang untuk saya lock harga special ataupun lock special offer untuk Puan hari ni. Saya tunggu ya.
InsyaAllah you akan dapat payment dalam masa 30 hari. 30 hari pula, dalam masa 30 minit. Lama sangat 30 hari. Dah. So selesai dah. Dan kalau dia tak bayar juga, kita follow up petang tu dalam masa mungkin 1 jam hingga 30 minit hingga 1 jam. Apa kita buat adalah kita minta detail. Nampak tak? Saya minta detail kemudian. Saya tak minta detail sekarang. Alhamdulillah. So kalau package tak berapa special macam mana tu? Aku tak faham. So package tak berapa special maksudnya? Customer mana tahu package tu special ke tak special ke? Kalau kita percaya package tu special, special lah. Kalau kita nak buat dia special, jadilah special. Jangan risau. Yang penting, contoh package apa kita buat tu, kita letak nama tu package special hari ni. Apa customer tu nak percaya, apa customer tu anggap package itu tu macam mana, itu hak dia. Tak perlu kita rasa macam, alah aku sendiri pun pandang tak special, customer rasa special ke? Itu kan salah kita sendiri. Kenapa kita sendiri pun tak rasa benda tu special? Kalau benda tu tak special, buatlah jadi special, tambahlah free gift. Tada. Sorry. Saya terkeluar. Internet pun habis ha. Faham So insyaAllah saya dah kembali. Jangan terkejut. Okay, so far itu saja untuk hari ini. So far semua okey tak? Belajar something tak dengan saya? Belajar something tak? So far kadang-kadang bukan apa tau, you kena, apa yang saya cakap ni saya tak boleh nak bagi too specific kan. Cuma you kena olah berdasarkan ebook yang saya bagi tu. Next class bila sir? Next class saya tak pastilah kan. Minggu depan Ahad itu saya ada kerja pula. Nanti tengok macam mana. Okay. Alright, so tak apa, nanti boleh tengok video ni balik, don't worry. Ni kalau orang tanya tentang harga banyak Alhamdulillah. So ini kalau lepas intro bagi, dan tak silap saya dalam ebook ada saya tulis ayat-ayat macam ni. Ini kat bahagian handle rejection. Okay. Alright. Any last question nak tanya sebelum kita akhirkan sesi kita hari ni? Saya tak sangka pula sampai 2 jam juga kita bersembang ya. So Alhamdulillah lah. Dan by the way, saya buat nota macam ni korang faham sebab saya memang suka melukis-melukis sikit. So nak tanya, harga package tu berapa persen biasanya kita boleh bagi less untuk nampakkan bagi jimat banyak? So kalau tanya saya, nak bagi jimat banyak tu tak semestinya bagi less. Tak semestinya bagi less, bagi banyak free gift. So free gift itu kadang cost kita 10% daripada untung, tapi nilainya tu bukan RM10, mungkin nilainya tu RM50. Contoh free gift apa yang high, yang tinggi nilainya tetapi murah. Macam ebook, group support, membership. So itu adalah benda-benda free yang kita buatkan dia jadi sangat bernilai. So kat situ pun dah tambah jadi jimat banyak dah. Tak semestinya jangan bagi diskaun. Kita create ebook. Boleh? So far semua okey? InsyaAllah So nanti kalau tak faham ke, tak tahu ke, just bagi tahu je saya balik dan insyaAllah nanti saya akan cuba jawab dan bantulah. Okey, so tuan-tuan perempuan, nanti saya minta satu task daripada tuan-tuan perempuan yang ada 21 orang tadi, 27 orang tadi. So kalau belajar banyak hari ni, boleh tak minta saya just ambil gambar nota dan share dalam group, dan you share apa yang you dapat dengan hari ni. Boleh? Alright, so saya pun tak nak ambil masa lama-lama. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih pada semua yang join untuk sesi hari ini. So saya minta maaf jika saya ada tersilap kata ke, tersilap bahasa ke. Okay, so insyaAllah saya sedang macam Fikri doakan kalian dapat customer yang baik-baik dan dapat create
bina satu script closing yang sangat mempengaruhi. Okay, so setiap ilmu yang saya ajar ini, tolonglah saya ajarkan pada orang lain juga. Ajar pada tim. Okay? Alright, so terima kasih semua. InsyaAllah hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti kita akan berjiran di syurga nanti. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, jumpa next class. Terima kasih Cik Rin. Terima kasih semua.